Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Aina. So, hari ni kita nak ulang kaji. Okay, kita dah habis revision secara cepat semalam. So, kita nak lihat semalam hari Rabu yang mana kita nak tengok balik what the question in SPM. So, sepatutnya kita kena jawab lah. Bagi kita teori tu kena kuat and then kita kena biasakan dengan jawab soalan. InsyaAllah kamu boleh buat. Okay, jom kita pergi pada chapter yang ni adalah chapter 8 lah. Okay, for our KSSM that is a chapter, bukan 8, chapter 7. Okay, chapter 7. Okay, rate of reaction. Okay, so an experiment is carried out to investigate the rate of reaction. Yang ini adalah daripada negeri Pahang. Okay, negeri Pahang punya trial. Okay, the rate of reaction between zinc granule with a hydrochloric acid. Okay, excess zinc granule is added to 20 cm cube of 0.2 molar hydrochloric acid. Okay, so this is the equation. Okay, can you give me the meaning of rate of reaction, Aina? What you have done your work? Yang kamu dah buat. What is a rate of reaction? Rate of reaction is, dia kata in this experiment. Okay, bila dia kata in this experiment, so kamu kena describe. Okay, describe mengenai eksperimen ini. Apa yang kamu observe dalam eksperimen ini? Okay, dalam soalan ni kamu observe yang pertama adalah terdapatnya gas hidrogen. Okay, yang kedua kamu dapati ada zinc chloride. Okay, zinc chloride terbentuklah aqueous. So, kalau kamu lihat dekat sini, zinc ini that is a solid. Okay, dia akan decrease dalam dia punya mass. Okay, untuk hidrogen gas pula, okay, kamu akan melihat pertambahan. Okay, pertambahan isi padu, the volume of the hydrogen gas. Okay, satu lagi, kalau kita mention mengenai rate of reaction, kamu kena kaitkan dengan time, okay, dengan masa. Okay, contoh. Okay, contoh cikgu nak kaitkan mengenai the volume of the hydrogen gas. So, cikgu nak kaitkan mengenai volume of hydrogen gas. So, kalau lihat dekat sini, the increasing in the volume of hydrogen gas per unit time. Okay, so you can describe the meaning of the rate of reaction here like this. So, increase of hydrogen gas. Okay, per unit time. Okay, so ini adalah salah satu yang kamu observe. Okay, yang kedua kamu observe, okay, sama ada, you can write like this, great answer. So, kamu lihat, zinc is in solid. Okay, selalunya yang mass yang decreasing itu selalunya dalam bentuk solid. Okay, kita ambil satu benda yang dalam bentuk solid dalam equation ni. Oh, kita lihat, zinc is in solid. So, zinc here, okay, will decrease the mass. Okay, per unit time. So, that's we call the rate of reaction for this experiment. Okay, so decrease of mass of zinc per unit time. Okay, decrease of mass of zinc per unit time. So, antara dua ni lah. So, Aina, jawapan Aina ada kaitan tentang dua ni tak? Ada. Okay, which one? Yang hydrogen gas ke yang zinc? Mass. Hydrogen gas. Good. Okay, hydrogen gas. Okay. So, 1 marks for you. Okay, for the next question from the graph in diagram 5, determine the rate of reaction at 90 seconds. So, dia dah bagi graph. So, tengok graph dia. Okay, Aina ada print out tak soalan ni? Kalau ada, Buat dalam iPad. Buat dalam iPad. So, senang ke nak kira kalau dalam bentuk graf ni? Boleh lah. Boleh lah. Okay. So, yang pertama, apa jawapan Aina untuk B1 for the rate of reaction at 90 second?
Aina punya jawapan berapa? Cikgu nak comparekan dengan jawapan cikgu. 0.33. 0.33. Kalau ikut kepada jawapan dekat dalam ni, dia bagi 0.242 cm3 per second. Tak apa, it's okay. So, kita lihat. Okay, kita lihat untuk 90 second. So, macam biasa. Okay, kalau dia ini kita panggil dia to determine the rate of reaction at instantaneous time. Pada masa yang tertentu. Okay, dia tak kata average rate of reaction. Aina ada buat triangle tak untuk soalan B1 ni? Tangent. Soalan B1 ada buat tangent tak? Tak. So, macam mana you calculate? Just only you got the 90 second ya? Volume 90 second, lepas tu kamu bahagi dengan 90 eh? 90 volume 90 minus volume 60. Oh, tak boleh macam itu Aina. Aina kena buat, kalau yang itu untuk average. Itu untuk purata. Aina kena bezakan ya. Bezakan kaedah untuk menjawab soalan tu. Okay, cuba Aina tengok. Okay, kalau dia kata beza tak ayat B1 dengan B2. B1 dia kata the rate of reaction at 90 second. Untuk soalan B2 dia kata the average rate of reaction. Kan dua ini berbeza. Okay, untuk B1 adalah calculation kita kena gunakan tangent. Okay, kenapa dia gunakan tangent? Sebab dia adalah nak mencari pada sesuatu masa yang tertentu. Kalau average rate of reaction baru kamu kira yang kamu cakap tadi tu. So, Aina kena buat lagi sekali. Okay, cuba buat lagi sekali. Tapi Aina tak print out. So, Aina tak print out. So, Aina tak boleh nak buat lah. So, nanti cuba. Okay, cuba nanti lepas kelas, Aina cuba print out balik. Okay, cari 90 second. So, 90 second dekat sini. So, buat macam yang cikgu ajar hari tu. Ambil satu pembaris. Kenakan dia punya curve. Okay, kenakan dia punya curve sampai dia punya 90 second ya. Okay, kenakan side curve dia sampailah kamu nak dapatkan satu tangent. Okay, contoh cikgu nak stop dekat sini. Okay, lepas tu cikgu nak stop yang ini. Cikgu nak besar sikit. Tapi pakai pembaris dia cantik sikit lah. Okay, so nanti cikgu nak buat macam ini je terus. Okay, dah siap. So, ini adalah tangent cikgu. So, kemudian carikan nilai X, Y dekat sini. Carikan nilai X, Y dekat sini. So, macam biasa. So, nanti carikan dia punya gradient. Iaitu kecerunan. So, kecerunan nak cari, okey, ini kita andaikan sebagai X2, Y2. Yang ini X1, Y1. So, that's mean Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, sebab itulah Aina punya jawapan tak berapa ngam dengan jawapan cikgu. So, Aina kena cari lagi sekali bagaimana nak kira ni. So, kalau ikut kepada jawapan yang ada ni, so nanti Aina boleh buka balik cikgu punya video, boleh tengok balik, comparekan with your answer. So, kalau cikgu dekat sini, dia punya jawapan lebih kurang 0.242 cm3 per second. Okay, kadang-kadang dia plus minus dengan 0.1 lah. Okay, plus minus dengan 0.1. Okay, Aina. Boleh tak Aina? Boleh. Lepas ni buat macam itu. Aina kena bezakan tau. Ini dah satu kesalahan. So, Aina kena bezakan. If the question asks you for the rate of reaction, dia tak cakap pun average. Aina kena buat tangent. Kalau yang macam ini, tak perlu. Yang ini, soalan B2, the average rate of reaction at 90 second and 120 second. So, what your answer, Aina? B2. Apa jawapan awak? 0.25. Ya, sama dengan cikgu. 0.25. Macam mana Aina buat? Mesti Aina akan cari 120 second punya, 120 punya berapa dekat sini. Betul? Berapa dia punya volume. Minuskan dengan pada waktu, berapa tadi dia kata? 60 second. Okay, hingga ke waktu 60 second. Yang waktu dekat sini. So, berapa dia punya volume dekat sini.
Betul kan? So, Aina dapatkan nanti. Betul tak Aina buat macam ni? 41 minus 26 divide with the masa. So, masa 120 minus and 60. Okay, so you will got 0.25 centimeter cube per second. Okay, boleh Aina? Faham ya? Faham? Lepas ni jangan buat lagi kesalahan yang sama. Okay, so pergi kepada soalan nombor 3. Explain why the rate of reaction decrease with time. Kenapa dia kata kadar tindak balas tu dia semakin berkurang? Kenapa kadar tindak balas semakin berkurang dengan masa? Okay, what your answer? Kenapa? Tindak balas tu dia semakin berkurang dengan masa. Maksudnya dia punya kadar tindak balas tu semakin slow, semakin slow, semakin slow. Kenapa? Because apa yang berkurang dalam eksperimen ini? Okay, kalau nampak kat sini dia menggunakan asid. So, di sini bila dia menggunakan asid, okay, asid yang digunakan, kepekatan asid yang digunakan semakin berkurang dengan masa. Okay, so the answer here is because the concentration of acid decrease with time. Okay, so because the concentration of acid decrease with time. Okay, Aina, what your answer, Aina? Jawapan awak apa? Yang ni saya tinggal. Yang ni saya tinggal. Tinggal. Okay, so you get the answer. So you can write your answer. Okay, sebab kepekatan asid tu semakin berkurang. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, dah siap. Lepas tu dia bagi satu masalah. So, soalan yang ini aras tinggi sikit lah. Okay, kemudian dia kata, another experiment is carried out using excess zinc powder and hydrochloric acid with same concentration and volume. So, dia gunakan hydrochloric acid yang sama. Okay. Tapi dia pakai dekat sini, dia pakai zinc powder. Okay, zinc powder. So, eksperimen B is labeled as set 1. Okay, eksperimen B, dia dah labelkan. Okay, yang ini dia guna zinc granule. Okay, dalam keadaan ketulan. Tapi dia repeat lagi sekali, eksperimen dia menggunakan zinc powder. Okay, soalan dia. Sketch the curve of volume gain gas against time on the graph below for the set 2. So, Aina, agak-agak set 2 Aina dekat mana? Dekat atas ke dekat bawah? Macam mana Aina lukis? Macam ini ke? Macam ini ke? Macam ini ke? Ataupun macam ini? Yang mana satu Aina? A, B, C, D. Yang mana satu? Which one? B. B. Okay, good. So, jawapannya mesti B because it use the powder. Okay, dia menggunakan dalam keadaan powder. So, that's mean dia punya graph mesti rate of reaction dia lagi tinggi. And then tadi dia dah cakap, volume and concentration dia sama. So, volume and concentration sama. So, that's mean dia punya ni dia akan same lah. Okay, for the at the end of the experiment. Okay, next. Explain how the curve of set 2 is obtained. Okay, can you give your answer, Aina? Kenapa dia kata set 2 tu dapat macam yang kamu tulis? So, saya tulis kat sini set 2. Explain how the curve of set 2 is obtained. Yang pertama, apa size yang kamu gunakan? Size zinc tu makin besar ke makin kecil? Makin kecil. Good. Is smaller. Okay, 1 mark for you. For the second mark, so apa lagi yang kamu nak cakap? Sebab kamu gunakan smaller, so dia punya rate of reaction atasnya lagi tinggi. And the second, kenapa kamu dapat yang ini? Apa yang kamu nak explain? Same what? Same concentration of hydrochloric acid. One more. Concentration and what? Volume. Volume. So, remain same. The volume
and concentration of hydrochloric acid. Okay. Question. Yang ini soalan analisis. Okay. Teacher Wardah was testing his students' understanding about the rate of reaction. Students, today I provide a jug of hot water, a jug of the cool water, 2 sachets of 5 gram fine sugar, 2 cups with the spoon. Who can show me how to investigate the rate of solubility of the sugar in the water? So, satu pakai sejuk, satu lagi panas lah. Okay, if you are Teacher Wardah, okay. Students, so kamu sebagai cikgu punya student Wardah lah, describe briefly how to investigate the rate of solubility of sugar in water. Aina buat apa jawapan untuk soalan ni? Macam mana kamu nak buat? Buat je lah macam biasa kan Aina kan? Letakkan berapa gram tadi dia kata? Dia pakai 5 gram of fine sugar. So just put 5 gram ataupun kamu nak kata a packet of the fine sugar also can dalam in hot water and cool water in 2 cups. Okay, dalam 2 cawan yang berbeza lah. Okay, kemudian sugar, what you observe? So sugar in hot water dissolve faster. So, dalam sugar ataupun gula di dalam air panas tadi, dia akan melarut dengan cepat. Okay. So, briefly how to investigate. So, kamu kena terangkan lah. Macam senang je kan? Okay, nampak kan? Satu markah. Sebab itu diletak satu markah je. Okay, explain your observation based on collision theory. So, kalau kita nak pakai collision theory, so ini adalah faktor apa ya Aina? Faktor apa? Satu air panas, satu air sejuk. So, ini adalah faktor apa? Heat. Heat. Temperature. Heat. Temperature. So, maksud dia dekat sini, temperature yang tinggi adalah dekat dalam hot water. So, kamu kena explain lah. Temperature higher in hot water. Okay. Kemudian dia nak terangkan dari segi collision theory. So, kamu cakap lah. Water particles. Okay. Water particles has higher kinetic energy. Okay. Have higher kinetic energy. Okay, dia mempunyai tenaga kinetik yang lagi kuat. Okay, sebab sini 2 markah, so kita explain sampai situ je lah. Okay. We look for another question. Okay, Terengganu 2017. Okay, terusnya soalan nombor 5. 2 experiment are conducted to investigate the factor that affects the rate of reaction for experiment 1 and 2 respectively. Okay, experiment 1. 3 gram zinc granules tambah 25 cm3 of 1 molar HCl. Eksperimen 2 dia pakai 3 gram zinc powder. So dia menggunakan faktor yang sama macam eksperimen tadi, iaitu faktor size. Okay, so dia punya molar and volume dia pun lebih kurang sama juga. Okay, kemudian ini adalah jawapan observation yang dia dapat masa volume of the gas. Okay, next. State the name gas released from the both experiment. So, what do you answer, Aina? Apa gas yang terbebas? Hydrogen gas. Good, hydrogen gas. Where you get this gas? Macam mana kamu boleh dapat? Macam mana kamu boleh tahu? Mana Aina tahu dia adalah hydrogen gas? Teka je ke ataupun Aina ada buat something yang boleh Aina tahu itu adalah hydrogen gas? Macam mana Aina tahu dia adalah hydrogen gas? Nah, macam mana? Teka je ke? Ke Aina tengok yang atas ni boleh Aina tahu dah? Ya. Tengok equation kat atas. So Aina kalau nak selamat,
Aina buatkan equation dia. So contohnya macam ini kan. Zinc tambah tekan dengan HCl. So zinc combine dengan Cl. So that means ZnCl2 plus H akan tinggal seseorang. So maksudnya akan ada hydrogen gas dekat sini. So letakkan 2. So that means the gas produced is hydrogen gas. Okay, so describe a chemical test to verify the gas in A1. So macam mana kamu nak test gas tersebut? So untuk test gas, chemical test, apa-apalah untuk buatkan to describe. Okay, a chemical test, kamu pegang ini. Okay, yang itu yang pertama is procedure. Kedua adalah observation. And C adalah conclusion. So that means procedure, POSH. Procedure, observation and conclusion. So you look here, that is a 2 marks. So untuk 2 markah ni yang pertama cikgu kata procedure. So kamu kena cakap lah. Okay, place a light wooden splinter. Wooden splinter. Okay, wooden splinter into test tube. Kemudian Aina, apa je agak-agak observation dia? Apa yang kamu dapat? Hydrogen gas. Pop sound. Good. Pop sound was produced. Okay, seperti markah. So bolehlah kamu cakap hydrogen gas is evolve. Okay, ataupun tak payah beragak sebabnya yang ini dah 2 markah, dah cukup dah. Okay, kemudian okay, yang ini dah siap. So kita pergi kepada soalan B1. Okay, so Aina dah siap kan yang ini kan? Aina, okay, B1. Referring the table 5.1 and 5.2, calculate the average rate of yang nampak tak? So kalau dikata average rate of reaction, so no need lah untuk kamu cari dia punya tangent. Just cari dia punya apa? Cari mana dia stop. Okay, mana eksperimen tu dah completely react. So kalau untuk eksperimen 1, macam mana Aina buat? Eksperimen 1 macam mana Aina buat? Cikgu. Ya. Tu soalannya Aina tak nak ada soalan. Nak kira tu, kita ambil yang kalau untuk eksperimen first tu kita akan ambil 35 kan volume of gas dia. Kenapa Aina ambil 35? Kenapa Aina tak ambil 31? Sebab 35 tu dah completely react. Betul? Sambung betul? Okay, eksperimen 2 Aina ambil yang mana? Eksperimen 2 pun 35 juga. Tapi masanya yang berbeza. Berbeza. Okay, good. So Aina, can you give your answer for the experiment 1? Eksperimen 1. 35 divided with what? 100. 140. So your answer? 0.25. Okay, unit kena ada centimeter cube per second. Okay, for the experiment 2? 0.29. 0.29. So, 29 centimeter cube per second. Okay, good Aina. Aina dah tahu dah. Okay, tak ada masalah. Okay, kalau dia kata calculate the average rate of reaction, maksudnya the overall reaction lah. So, just cari sahaja daripada jadual. Kalau lah dia tak bagi jadual, dia bagi graf. Contoh macam ini kan. Dia bagi graf bentuknya macam ini. So, Aina hanya ambil mana yang constant. Start pada constant. So, Aina ambil yang inilah. So, baca daripada graf berapa volume dia. Kemudian berapa dia punya time dia. Begitu. Okay, kalau yang ini dia bagi dalam bentuk jadual. So, dalam bentuk jadual lagi senang. Kalau yang baca daripada graf, satu, kemahiran membaca graf. Kedua, kemahiran untuk mengira. So, 2 kemahiran dah dia access kamu masa tu. Okay. So, ini tak ada masalah. Soalan ini okey lah. Okay. Compare the rate of reaction experiment 1 and 2. Okay. Kalau dia kata compare, apa maksud compare? Dia suruh bandingkan. So, what your answer, Aina? Rate of reaction mana yang lebih tinggi? Rate of reaction in experiment 2 is higher. Experiment 2 is higher. Good.
Okay, tandakan jawapan kamu betul ya. Then experiment 1. Kena bandingkan. Bila dia kata compare, kamu kena kata experiment 2 is higher than experiment 1. Ada tak Aina comparekan macam ini? Then experiment 1. Ada tak? Ada. Ada. Good. So, kena comparekan. Okay, explain your answer referring to the collision theory. Yang inilah yang kita dah belajar hari tu. Apa yang kita belajar? Yang pertama mengenai frequency of collision. Kedua, frequency of effective collision. Okay, frequency of effective collision. Okay, so yang ini punya jawapan. Cikgu bagi jawapan. Tengok jawapan Aina. Okay, compare kan. If you have any question, you can ask me. Okay, so kamu cakap lah. In experiment 2, the total surface area of zinc. Kena cakap lah. Oleh siapa? Is bigger than experiment 1. Okay, this is the first mark. Dia ada 3 markah, so ada 3 point lah. So, kamu cakap lagi. Frequency of collision between zinc atom and hydrogen ion is higher. Okay, in experiment 2 than experiment 1. Okay, kemudian dah cakap frequency of collision. Yang ini wajib nak cakap ni Aina ni. Yang ini. Between siapa? Ini wajib. Okay, yang ini wajib ya. Yang cikgu bracketkan tu. Okay, kemudian barulah kamu cakap frequency of effective collision. Okay. Yang ini tak cakap zinc atom and hydrogen ion pun tak ada masalah. Kamu hanya sekadar cakap particles pun dah betul. Okay, sebab kamu dah cakap ke atas. Okay, tapi kalau frequency of collision mesti cakap di antara siapa? Okay, di antara zinc atom and hydrogen ion. Begitu. Okay, collision particles. Higher in experiment 2 dan experiment 1. Okey. So, yang ini cikgu nak tekankan ya. Okay, pelajar selalu silap. Okay, pelajar selalu silap sebab dia hanya cakap begini. Frequency of collision is higher in experiment 2. Dah stop. Dia tak cakap between siapa dan siapa. Okay, sebab dia suruh compare. Okay, kemudian untuk step yang kedua, frequency of effective collision. Okay, between particle. Yang ini cikgu tak tertinggal. Between particle. Okay, between particle higher in experiment 2 dan experiment 1. So, apa yang cikgu highlightkan ni kena cakap. Okay, kalau tak cakap kena salah lah. Lagi-lagi soalan esei. Okay, soalan esei macam tahun 2020. Okay, tahun 2020 dia ada keluar. Okay, dia ada keluar mengenai comparison. So, bila dia suruh compare sahaja, kamu kena compare dan. Experiment 2 dan experiment 1. Experiment 2 dan experiment 1. Okay, boleh ya Aina ya? Okay, cikgu. Okay, ada. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Sketch the graph. Okay, sekali lagi dia minta kita sketch graph, okay, for the both experiment on the same axis. Okay, bila cikgu nak bagi tip ya, okay, untuk kita graph, okay, bila dia suruh sketch, beza ya, kalau dia suruh sketch and draw. Okay, kalau draw, lukis. Okay, bila lukis kena ada point dia, kena betul, smooth. Yang ini susah sikit lah. Tapi kalau untuk sketch, dia senang sikit sebab you hanya lukis. You kena lakarkan sahaja. Okay. So, kita comparekan jawapan dengan Aina. Okay, adakah Aina ada y-axis? Guna pembaris ya. Ada tak? Ada. X-axis. Okay, x-axis apa dia? Dia punya label dia. Mesti time S. Ada tak? Time S.
Okay, kemudian kena ada unit. Tak ada unit, cikgu pangkah terus. Okay, kemudian yang ini adalah volume of gas in centimeter cube. Okay, done. So, kelepas itu, okay, cikgu nak pakai pen warna lain. Kenapa dia punya ni lagi tinggi? Okay, biasa saja je. Okay, so yang ini kita nak bezakan antara eksperimen 1. So, contoh ini adalah eksperimen 1. So, cikgu bezakan satu lagi adalah eksperimen 2. So, eksperimen 2 tadi dia lagi tinggi lah dia punya rate of correction. So, kita lukis yang sama, paksa yang sama, kemudian kita kena buatkan macam inilah. So, buat pakai freehand ya. Okay, kemudian apa yang satu lagi yang dia tertinggal, Aina? Dia kena buat apa? Kena label. So, tak ada label salah. So, ini eksperimen 1. So, ini adalah eksperimen 2. Okey, dah siap. Sama tak jawapan kita? Sama tak? Tak tulis eksperimen. Tolak 1 markah. Okey, sebab walaupun correct shape Aina, tapi Aina tak buat label, so tolak 1 markah. So, Aina dapat 1 markah je. Okey, pastikan lukis paksi ni guna pembaris ya. Okey, so yang ini. Yang ini yang penting ni. Ini yang cikgu nak highlight dekat Aina. Okey, ini adalah the factors that affect the rate of reaction. Okey, yang pertama. Okey, tengok gambar explanation yang pertama ni. Okay, kalau kamu lihat gambar yang ini, dia kata mengenai faktor mengenai size. So, eksperimen 1 dia guna chip, yang ini guna powder. So, you know that powder lebih dia punya kadar tindak balas, the rate of reaction is higher. So, that's why kenapa eksperimen 2 dia lagi higher. Tapi kalau lihat dekat sini, 50 cm cube, ini adalah 1 molar. 50 cm cube and 1 molar, so the same of the number of mole. So, that's mean at the end of the experiment, dia punya curve mesti sama. Okay, so explanation. Yang bahagian explanation ni lah yang kena penting. Penting kenapa? Penting semasa menjawab soalan essay. Penting semasa jawab soalan structure. Okay, so we look here. Okay, yang pertama, size of zinc and experiment 2 is smaller than experiment 1. Yang ini kena cakap. Yang ni ya. Size, kamu comparekan dari segi size. Okay, ini adalah 1 mark. Okay, selalunya yang ini explanation ni, for the whole explanation ni dalam essay. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, kamu kena cakap mengenai size. So, bila size mengenai total surface area exposed to the collision. Okay, in experiment 2 is larger than experiment 1. Ini kena cakap. Yang pertama size kecil. Bila size kecil, the total surface area ataupun luas permukaan yang terdedah dengan pelanggaran lagi tinggi dalam eksperimen tu. Nampak tak dia compare? So you must compare. Okay, for the third, the frequency of collision between. Nampak tak? Zinc and hydrogen ion. Again, cikgu cakap, cikgu tekankan bahawa benda ini kena cakap. In experiment 2 is higher than experiment 1 lah. Sepatutnya dia akan cakap macam ini. Okay, kemudian lepas frequency of collision, dia kena cakap frequency of effective collision. Between siapa? Between zinc and hydrogen ion. So, yang ini dah cikgu cakap, kamu nak buat particles, tak ada masalah. Sebab kamu dah cakap yang di atas. Okay, kamu nak tulis lagi sekali pun tak ada masalah. Okay, in experiment 2 is higher than experiment 1. And then conclusion dia adalah rate of reaction of experiment 2 is higher. So, kalau boleh Aina, yang bahagian explanation yang ini tolong printkan dekat sebagai you punya nota. Okay, sebagai nota. Okay, faktor yang seterusnya iaitu faktor concentration. So, when we look here, so concentration dia berbeza. HCl yang digunakan yang pertama adalah 0.5 molar and for the second experiment 2 is 1 molar. Okay, 0.5 and ini adalah 1 molar. So, yang ke seterusnya. Okay. Yang pertama, kamu kena cakap explain. Okay, you compare which one have the higher concentration. So, concentration siapa? Kamu kalau kadang pelajarnya hanya cakap macam ini je. Concentration in experiment 2 is higher than experiment 1. Aina, betul ke tak? Cikgu punya pernyataan ni, Aina dengar betul-betul ya. Concentration in experiment 2 is higher than experiment 1. Betul ke tak? Salah. Salah. Kenapa dia salah ya? Sebab concentration je tak lengkap. Tak
lengkap. So, kena cakap lengkap. Concentration of hydrochloric acid and experiment 2 is higher. Okay, sama juga yang kat bawah. Okay, bila kita cakap tentang concentration, that's mean the number particles per unit volume. The number particles per unit volume in experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, kemudian the frequency of collision. The frequency of collision between zinc and hydrogen ion. Nampak tak? Dia cakap lagi sekali, penyataan nombor 3, 4, 5. 3, 4, 5 for each factor sama. Betul tak Aina? Nampak tak? Betul kan? Cuma yang bezanya find nombor 1 dan 2 sahaja. So tak ada masalah lah untuk student ingat benda ni. Ingat benda explanation ni, ingat. Okay, kamu tahu, oh kalau faktor size dia punya explanation ni yang nombor 1 dengan 2 bahagian yang ini. Tapi 3 dengan 4, 5 dah boleh ingat. Okay. So, Aina mesti buat banyak latihan. Okay, bila banyak buat latihan, dia akan ingat. Sebenarnya kita kan, kalau banyak buat latihan, sekerap kalilah kamu buat latihan, insyaAllah, dia tak ada masalah. Okay, dia akan ingat sampai exam. Tapi lepas exam, dia lupa lah. Okay, kemudian. So, bila ni faktor concentration, so that's mean, experiment 2 dengan experiment 1 tadi, dia akan berbeza. Okay, so concentration 2 is higher. So dia akan lagi, ini 1 ni. Dia tersilap ni. Ini experiment 1. So ini experiment 1 lah. Okay, so tapi at the end of experiment dia berbeza sebab the number of mole dia berbeza. Okay, kita tengok pergi kepada faktor yang ketiga. So faktor yang ketiga mengenai temperature. Okay, eksperimen 1 dia pakai temperature 25. Eksperimen 2 dia pakai 50 cm, 40 Celsius. So kalau Aina lihat dia punya point frequency of collision ni sama. Frequency of effective collision sama. And rate of reaction pun sama. Okay, yang beza dia yang ini. So, kena ingat yang point yang inilah. Nombor 1 dengan 2 for the each factor. Okay, kalau temperature of experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, done. Okay, and then the kinetic energy. So, apa nak kaitkan mengenai temperature? You kaitkan mengenai kinetic energy. So, the kinetic energy of reactant oleh bahan yang bertindak padas in experiment 2 is higher than experiment 1. So, number of mole dia sama. So, samakan yang hujung. Kemudian eksperimen tu lagi higher. So, lagi tinggi lah. Okay, nanti kita nak lihat satu lagi faktor. Iaitu faktor yang ini. Yang ni ya. Okay, yang ini adalah faktor concentration juga. Okay, yang ini pun Aina kalau nak print out pun tak ada masalah. Okay, dia ada bagi 3 eksperimen. Apa beza eksperimen ini? Aina, boleh tak Aina determine dekat saya apa beza eksperimen 1 iaitu dia guna CH3COOH. Eksperimen 2 guna HCl. Eksperimen 3 dia guna H2SO4. Apa beza eksperimen 1, 2, 3 ni ya? Elemen 1 tu dia weak acid. Acid apa? Dia adalah weak acid. Good. Okay, eksperimen tu dia guna HCl. Dia adalah strong acid. Strong acid. Tapi dia adalah jenis mono or di? Pandai. Monoprotic. Okay. Okay, kemudian dia guna H2SO4. Dia tetap sama strong acid. Tapi dia adalah di. Good, Aina. Okay, diprotic acid. So, bila diprotic acid, so kamu lihat kat sini. So, yang diprotic acid ni, dia punya kepekatan dia lebih tinggi. Okay, berbanding dengan eksperimen 2. Okay, so that's why kenapa dia punya rate of reaction ni lagi tinggi lah. So, kepekatan dia berbeza. So, maksudnya, at the end of experiment, dia akan jadi double 2. Dia akan jadi double 2. The volume of the hydrogen gas, dia akan jadi double 2. Okay, berbanding dengan eksperimen 1, dia biasa. Dia adalah weak acid. So, weak acid, dia adalah sama pada hujung. Tapi rate of reaction at the initial, dia punya eksperimen, dia lagi rendah berbanding eksperimen 2. So, jom kita lihat dia punya explanation. So, kalau dari segi explanation, okay, dari segi explanation, ini adalah faktor concentration. So, kamu cakaplah,
Experiment 1 use weak acid, ethanoic acid. Okay, yang mana HCl eksperimen 2 pula dia guna HCl iaitu strong acid. So kamu cakaplah the number of hydrogen ions per unit volume in experiment 2 is higher than experiment 1. So kenapa? Sebab apa dia? Strong acid fully ionized in water to produce high concentration of hydrogen ion. Meanwhile, for the weak acid, it will partially ionize in water to produce the low concentration of hydrogen ion. That's why kenapa point yang nombor 2 ni. The number of hydrogen ion per unit volume in experiment 2 is higher. Kemudian kalau kamu lihat eksperimen point nombor 3, 4 dengan 5 dia sama. Okay, iaitu frequency of collision between zinc and hydrogen ion in experiment 2 is higher. Frequency of effective collision between zinc and hydrogen ion is higher and the rate of reaction lagi tinggi. Jom kita bandingkan pula antara 2 dengan 3. Oh, 2 monoprotic, 3 diprotic. That's why kenapa dalam explanation yang pertama dia explain mengenai di and monoprotic. Kemudian sama juga sebab dia adalah faktor concentration, kita akan gunakan the number of hydrogen ions per unit volume in experiment 3 is higher than experiment 2. Okay, done. Kemudian point 3, 4 dengan 5 it's same. Okay, sama. Okay, yang eksperimen ini Aina faham tak kenapa dia berbeza-beza? Boleh ya? Boleh ya Aina? Terima kasih Aina. Okay, pergi kepada soalan katalis. Katalis ni sikit berbeza. Okay, sikit berbeza daripada yang lain. Okay, yang ini okay, eksperimen 2. So, kalau kamu lihat, eksperimen 2 dia guna copper sulfate. Kamu kena explain. Okay, eksperimen 2 use copper sulfate. Copper sulfate tu apa? Copper sulfate adalah act as a catalyst. Okay, kemudian katalis, apa fungsi katalis? Katalis provide an alternative path of reaction which needs lower the activation energy. Dia akan merendahkan tenaga pengaktifan. Okay, kemudian sepatutnya point nombor 2, 3 ni tak payah. Okay, tak payah sebab dia adalah faktor katalis. Dia tak payah cakap tentang frequency of collision. Dia terus cakap tentang frequency of effective collision dengan rate of reaction. Okay, kalau tak percaya pergi tengok kepada buku teks. Okay, kalau tengok kepada explanation buku teks, okay, dia tak cakap tentang frequency of collision. Okay, dia terus kata tentang frequency of effective collision. Okay, frequency of effective collision between the particles. Okay, so tak payah. Okay, tak perlulah point yang itu. Kalau tulis tak ada masalah. Okay, tapi selalunya orang tak tulis lah. Okay, untuk explanation dalam okay, faktor katalis. Okay, so Aina, are you clear with this explanation? Yes. Okay, good. So, for the next question is a Perlis 2017. Okay, tengok sini ya. Okay, Perlis 2017. Dia lebih kurang sama je soalan. Dia pusing-pusing yang mana je. Okay, yang ini faktor katalis pula. Okay, yang ini faktor katalis. So, eksperimen 1 dia pakai sama tapi di sini dia pakai copper to sulfate. So, copper to sulfate is a catalyst. Okay, so temperature dia sama tapi faktor dia yang berbeza iaitu faktor katalis. So, di sini volume of the gas dia collected. Eksperimen 2 lagi higher daripada eksperimen 1. Okay, kemudian, draw a label diagram to show the apparatus of the experiment. Okay, Aina punya jawapan adakah sama macam saya punya? Yang ini nak lukis yang mana satu ya Aina? Kalau tengok buku teks, kita tengok buku teks. Okay, betul tak Aina ambil yang ini? Saya rasa yang ini dia punya dalam buku teks KSSM masih lagi tak ada. Dia hanya pakai yang biasa sahaja. Okay, tak silap saya lah, dia tak pakai copper sulfate. Dia pakai mangan oxide. Macam ini. Dia pakai yang ini sahaja, mangan oxide. Yang ini, tak silap saya lah, dia tak ada pakai yang itu. Dia tak ada pakai yang ini. Okay. So, sepatutnya dia punya drawing, dia mesti macam ini.
Sebab dia pakai copper sulfate kan. So, dia lebih kurang macam inilah. Okay, so kamu punya lukisan seperti ini. Okay, tapi bezanya yang inilah. So, kat sini dia tak pakai marble chip. So, dekat sini dia tak pakai HCl. Dia pakai H2SO4. Lagi kat sini dia pakai zinc. Dia pakai zinc. Betul ke Aina? Dia zinc dengan H2SO4 kan? Okay, yang ini sama ya Aina ya. So, yang ini dia tak ada gas carbon dioxide, tak ada lah. Okay, gas carbon dioxide tak ada lah. Dia akan bagi gas hidrogen lah. Okay, so kamu punya lukisan mesti macam ini. So, di sini cikgu nak ajar macam mana functional diagram. Okay, macam mana nak pembahagian markah. Okay, for the distribution of the marks. Okay, yang ini selalu kalau dia suruh draw, dia suruh lukis, kita akan bagi 2 markah. Okay, yang mana markah yang pertama is functional diagram. Okay, functional diagram tu macam mana? Yang cikgu dah ajar macam Aina yang hari tu, Aina tengok Aina punya lukisan. Aina ada lukis tak? Untuk soalan kecil ni? Ada tak lukis? Tak. Tak. Okay. So, Aina punya lukis. Nanti Aina lukis lah lepas kelas ni apa Aina boleh lukis. Okay, pastikan Aina ikut kepada lukisan yang ini. Tapi labeling nanti Aina tukarlah ya. Okay, pastikan yang pertama you punya stopper ni jangan tenggelam. Okay, kemudian you punya delivery tube ni jangan ke bawah. Di atas saja. Okay, kemudian yang ini jangan ke atas sangat, dia hanya ada surface sahaja di sini. And then for the water mesti ada dash sampai atas. Okay, yang ini pun sama. Okay, zinc sulfate, sebab zinc sulfate dalam keadaan larutan. Okay, dalam bentuk liquid kan, larutan kan, aqueous. Okay, and then zinc titik-titik dia. So that's that lah. So, 2 markah function diagram. Yang kedua adalah label. So, pastikan kamu ada label H2SO4. Kamu ada level zinc dengan water dekat sini ya. Okey, so itu sahaja untuk drawing. Okey, untuk drawing itu sahaja. Okey, so kita tengok kepada soalan. Okey, write a chemical equation for the reaction between zinc and sulfuric acid. Aina, can you answer me this question? Bacakan Aina punya jawapan. Zn tambah Zn plus SO4 H2SO4, you got Zn SO4 plus H2. Dah kena balance ke tak? Tak. No need. Okay, tak perlu. Okay, yang ini. Cuba pula Aina jawab soalan yang C. Calculate the maximum volume of gas produced in experiment 1. Okay, first step. Apa step yang pertama Aina? Cikgu dah ajar dah. First step. Kamu kena kirakan apa? Apa maklumat yang dia bagi? Tengok soalan. Dia bagi maklumat apa, Aina? Yang boleh kita dapatkan number of mole. Siapa? Ingat tak? Mole sulfuric acid. Mole of sulfuric acid. So, yang pertama, number of mole sulfuric acid. H2SO4 je lah. Boleh panjang-panjang. Okay, so N equal to mv over 1000. So, this means 0.1 times 25 divide with the 1000. So, what the answer you got? 0.0025. Okay, then for the second step, apa dia Aina? Ratio. So, ini adalah kaitan mengenai H2SO4 dengan H2. Okay, so dekat sini ikut kepada equation 1 mole of H2SO4 will produce 1 mole of H2. If 0.0025 of mole of H2SO4 will got same 0.025 mole of H2. So, for the third point, nak cari apa? Volume of hydrogen gas. So, kita nak volume gas. Okay, volume hydrogen gas ataupun gas. So, macam mana nak kirakan? The number of mole you time with the molar volume. So, kat sini molar volume dia pakai 24. So, you will got 0.06 dm cube. Sama tak jawapan kita?
Sama. Sama. Okay, good. So, pergi kepada soalan D. So, by referring the data in table 5, calculate the average rate of reaction for the first train. Okay, nampak tak? Average. Selamatlah kau. Kalau average, memang selamat. Okay, sebabnya kita hanya berdasarkan graf sahaja. Okay, for the first 3 minutes, experiment 1 and 2. Okay, experiment 1. Cuba Aina bacakan jawapan Aina berapa? Berapa volume? 13.33. 30. 13. 13. Okay, 13. Okay, so calculation 40 bahagikan dengan 180. So you got 13.33 centimeter cube minute per 1. Okay, per minute. Okay, untuk eksperimen 2. 0.29. 29. So itu dalam second ke pula? So yang ini Aina buat dalam minit, yang ini dalam second. Cuba tengok betul-betul. Sebab kat sini cikgu tengok ni second, tak apa Aina ambil yang second minit punya. Cuba Aina tengok betul-betul. Dia tak ada salah pun. Tapi cuma yang inilah. Cuba Aina kira betul-betul. Betul tak Aina punya jawapan tu? 0.22. Okay. Kalau boleh ambil 4 decimal places ya Aina. Okay. Centimeter cube as per 1. Okay. Yang ini pun Aina salah tadi sebab di unit dia lah ni. Okay. Kalau Aina nak tukar minit, tukar kepada minit siap-siap. So yang ini dapat 0.2889 centimeter cube as 1. Okay. Okay, we go to the next question, compare. Nampak? Dia suruh compare. Compare the average rate of reaction for the first 3 minutes in experiment 1 and experiment 2. Explain how catalyst affects the rate of reaction by using the collision. Aina, boleh tak Aina bacakan jawapan Aina? Rate of reaction for experiment 2 is higher than experiment 1. Okay. Okay, lagi Aina? Sampai situ je. Itu je. So, Aina boleh gunakan point yang inilah. Boleh gunakan point yang inilah. So, kamu cakaplah. Kamu nak panjang, kamu buatlah panjang sikit. Yang mana kamu cakaplah copper sulfate is catalyst which provide alternative path. Okay, alternative path yang ini of reaction with lower the activation energy. Okay, ini point nombor 2. Okay, kemudian kamu boleh cakap, okay, sama ada kamu nak cakap mengenai more colliding particles are able to achieve the lower activation energy. Okay, ataupun Aina boleh cakap mengenai the frequency effective collision between particles is higher in experiment 2 than experiment 1. Okay, so Aina boleh explain lah. Kalau yang macam ini sebenarnya dah lebih dah ni.
Okay, lebih dah ni. Kamu cakap catalyst, copper sulfate is catalyst, which provide the alternative path of reaction with lower the activation energy. So, more colliding particles are able to achieve the lower the activation energy ataupun the frequency effective collision between particles is higher in experiment 2 than experiment 1. Okay, so frekuensi efektif. Tapi Aina nak cakap dua-dua pun tak ada masalah. Cakap dua-dua. Nak selamatkan diri, cakaplah dua-dua. Okay, more colliding. So maksudnya zarah-zarah tersebut lebih banyak untuk berlanggar di antara satu sama lain. Kenapa? Untuk mencapai, to achieve the lower activation energy. Okay, salin dulu ya. Okay, so ini adalah soalan essay for the essay question section B. Question number 8, SPM 2020. Okay, let's relook the question. Okay, the following information show two different situation for dissolving sugar. Macam tadilah, sugar lagi sekali. Okay, situation 1. Fine sugar is easier to dissolve in hot water compared to cool water. Okay, situation yang nombor 2. Fine sugar is easier to dissolve in cool water compared to sugar cube in cool water. Okay, dia kata A. Based on the situation, state two factor involved. Okay, yang pertama, dia nak tanya what the factors involved. Kemudian, dia kata by choosing one situation, explain how the factor affects the solubility of sugar. So, dengan menggunakan salah satu faktor yang kamu cakap tadi, cuba kamu explainkan. Okay, the effects, the solubility of sugar. Aina, okay Aina, can you do it now? Okay. Okay, can. Jawapan Aina. Okay Aina, apa jawapan kamu Aina? Based on situation 1, factor involved is the size of sugar. Situation 1. Situation 1. Are you sure? Astaghfirullahaladzim. Situation 1, the temperature of water. Okay, the higher the temperature of water, the higher the solubility of sugar. Based on situation 2, factor involved is the size of sugar. The higher the size, the bigger the size of sugar, the lower the solubility of sugar. Okay. Okay. Dia suruh kamu explain salah satu situation yang nak dapatkan 2 markah. So, itu ke kamu punya explanation? Okay. So, Aina. Okay, Aina punya explanation tu tak berapa nak tepat. Okay, tapi Aina tetap dah dapat 2 markah dalam tangan. Okay, so situation 1 and situation 2 cikgu dah tuliskan. Okay. Okay, kalau, okay, contoh Aina cakap macam ni. Okay, size ni Aina tulis surface area. Boleh tak Aina? Surface area. Boleh ke? Boleh. Boleh. Ada yang tertinggal sebenarnya. Apa yang dia tertinggal? Yang membuatkan surface area saja tu boleh salah. Total tapi ada satu. Surface area. Ya, total surface area. So, kalau tak ada total surface area salah. Tapi kalau buat surface area saja, kalau tak buat total salah. So, kamu kena buat cakap penuh lah. Total surface area. Okay. So, tadi Aina nak buat situation 1 or situation 2 for the explanation? Tadi saya dengar macam yang banyaknya point dia adalah Aina cakap mengenai size. Okay, Aina cakap tadi. Okay, kamu cakap. Okay, ini ada first, ini second, ini third. Okay, Aina cakap tadi. Kan Aina ada cakap tadi. Total surface area. Okay, tapi Aina tak cakap tadi. Of fine sugar is higher. Sebab dia suruh compare. Okay, higher than cube sugar. Okay, ataupun Aina tadi ada cakap size. Okay, yang ini untuk, tapi masih dalam point nombor 3. Okay, antara dua lah. Okay, size of fine sugar is smaller than cube sugar. Yang ini Aina ada cakap kan? Betul? Okay, tapi Aina cuma dia tak ada cakap fine sugar is higher. Tak ada, kamu Aina tak ada cakap yang itu. Okay. Kemudian barulah kamu explain mengenai yang kamu cakap tadi.
The larger surface area, exposed to water is larger in fine sugar than cube sugar. Yang ini. Point nombor 3 dengan point nombor 4. Saya nampak tadi ada point nombor 3. Nombor 4 pun dia ada. So tapi Aina cuma dia tak ada cakap tentang fine sugar ke, small sugar ke. Aina tak ada cakap. So tak apa. Just tambahkan sahaja ayat Aina tu ya. Boleh Aina? So kita pergi. Yang ini Aina nak salin dulu. Jom kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Yang ini dia kena kira sikit Aina. Table 2 shows the data from the 3 set of experiment that has been carried out to investigate the rate of reaction between excess zinc granule and sulfuric acid. So, kalau kamu lihat set 1, set 1, apa beza set 1 dengan set 2 ya Aina? Set 2 ni dia pakai concentration lagi tinggi berbanding set 1. Kemudian kalau tempat set 3 dia pakai copper sulfate. So, mana copper sulfate that is one of the catalyst. Catalyst. So that mean ada dua faktor. Yang pertama faktor concentration. Yang kedua adalah faktor catalyst. Cuba kita lihat ini. Calculate the rate of reaction for set 1 and set 2. Dia suruh kamu calculate set 1 and set 2. So set 1. Cuba Aina kirakan. Set 1. Rate of reaction for the set 1. Set 1. Rate of reaction. Kamu ambil dulu dia punya volume, betul? Lepas tu kamu bahagikan dengan masa. So, ini masa. Terbaliklah Cikgu Ziana ni. So, ini masa. So, dia adalah volume bahagikan dengan masa. So, volume yang dia capai dia adalah 50 cm cube. Divide with the masa iaitu 90 second. So, Aina catatkan jawapan untuk saya. Kemudian set 2. Set 2. Set 2. Set 2. Isi padu, volume dia 50. Dividekan dengan masa. So, masa dekat sini adalah 70 second. Cuba carikan jawapan untuk set 1 dan set 2. 0.5556. 0.556. 0.55. Ada 5 lagi? Ada lagi 1. 6. Betul. Centimeter cube. Yang ini? Set 2 0.7143. 43 cm cube S negative 1. So dah siap. Kemudian dia suruh apa? Compare the rate of reaction. Compare the rate of reaction. So, ini 1 markah, 1 markah. So dah dari 2 markah. Total dia 12. Maksudnya untuk compare sahaja 10 markah. Calculate 2 markah. Yang pertama, compare the rate of reaction set 1 dengan set 2. Compare reaction antara set 1 dengan set 2. Kemudian comparekan set 1 dengan set 3. So, setiap satu comparison tu, paling kurang pun Aina kena bagi lebih kurang dalam 5 point. 5 point. Aina nak buat sendiri dulu ataupun cikgu bagi kita buat sama-sama? Buat sama-sama. Buat sama-sama. So, bila disuruh comparekan. Sekarang cikgu nak comparekan set 1 dengan set 2. Comparekan yang pertama adalah comparison untuk rate of reaction. Ada tak ruang cikgu nak tulis? Cikgu tulis kat sini lah ya. Yang pertama cikgu comparekan untuk set 1. Compare set 1 and set 2. Compare set 1 dengan set 2 untuk point nombor 3 lah. Sebab tadi calculation dah point nombor 1 dan 2. So, antara set 1 dengan set 2, siapa rate of reaction yang lebih tinggi? Rate of reaction in set 2. Macam Aina cakap tadi lah. Set 2 is higher than set 1. Dah. Kita dah compare kan untuk rate of reaction. Kemudian kita compare kan pula mengenai apa
faktor dia. Okay. The factor dekat situ adalah concentration. Concentration set mana yang tinggi? Okay. Concentration siapa? So, kalau kamu lihat kepada eksperimen ini, okay, concentration of sulfuric acid. Jangan pula kamu buat concentration of zinc. Itu dah salah lah. So, di sini kamu cakap concentration of sulfuric acid, okay, sulfuric acid in set 2 is higher than set 1. Okay, kita dah bezakan. Okay, kemudian dah cakap concentration, kita ulas mengenai concentration tu. Apa yang kita cakap hari tu? Okay, Aina kena cakap lah. Okay, the number of hydrogen ions per unit volume in set 2 is higher than set 1. Okay. Kemudian barulah Aina masuk mengenai point nombor 3, 4, 5 yang cikgu cakap tadi. Apa point dia, Aina? Mengenai apa, Aina? Frekuensi apa, Aina? Frekuensi of collision. Ini yang cikgu kata wajib. Di antara siapa? Between zinc and hydrogen ion. In set 2 is higher than set 1. Okay. Lepas frekuensi of collision, frekuensi apa tadi? Frekuensi of effective collision. Okay. In set 2 is higher than set 1. Okay, dah siap. Okay, kita dah siap untuk comparison ini. So, apa yang cikgu kata yang sama tadi? Point nombor 6 dengan 7 untuk faktor size, concentration, temperature sama. Okay. So, ini baru set 1 dengan set 2. Okay. So, kita nak cakap mengenai set seterusnya iaitu set 1 dan set 3. Dia suruh compare. Okay. So, kita comparekan lah. Okay. Yang ini set 1 dan set 3. Okay. Point nombor 7, cikgu nak continue kepada point nombor 8. Sama je. Cakap mengenai rate of reaction. So, kamu cakaplah rate of reaction in set 3 is higher than set 1. Okay, kemudian point yang seterusnya, katalis. So, dekat sini dia pakai faktor katalis. Yang tadi concentration. So, katalis is present in set 3. Okay, ataupun Aina cakap copper to sulfate is catalyst. Pun boleh. Okay, pun boleh diterima. Okay, kemudian kamu cakaplah apakah fungsi katalis tadi? Katalis lower the activation energy. Okay, dah fikir. Okay, bila dia lower the activation energy. Okay, yang ini Aina kena cakap yang cikgu kata more colliding tadi. Okay. Ayat more colliding ni kita ganti dengan frequency of collision. Bukan effective collision tau. Frequency of collision. So, Aina kena cakap more colliding particles can achieve lower activation energy in set 3 dan set 1. Okay, last point nombor 12. Barulah cakap mengenai frekuensi of effective collision. Okay. Frekuensi of effective collision
between zinc and hydrogen ion, ataupun Aina nak cakap tentang particles pun tak ada masalah, tapi is better lah tulis dah zinc and hydrogen ions. Okay, in set ray is higher than set 1. Okay, so dari sini okay, Aina kena fahamkan betul-betul apa ayat yang perlu ada. So ingat ya, kalau katalis, frequency of collision ni kita tak ada cakap. Okay, kita gantikan kepada more colliding particles can achieve the lower activation energy. Okay, sebab dia berkaitan dengan katalis. So, bila kaitan katalis, dia mengenai activation energy. So, more colliding, maksudnya lebih banyak pelanggaran di antara zarah. Okay, dia akan mencapai to achieve can achieve the lower activation energy. Okay, kemudian barulah you cakap mengenai frequency of effective collision. Okay, Aina, boleh ya Aina ya? Salin slow-slow ya. Fahamkan betul-betul. Okay. Okay, so kita lihat soalan yang sebenarnya pattern soalan rate of reaction ni lebih kurang sama. Aina nampak tak yang tadi kita jawab pun berkenaan dengan calculation. Lepas tu dia tanya lagi tentang collision theory. So bendanya sama lebih kurang. Okay. So soalan yang seterusnya. Kita jawab ini 12 markah. Okay, soalan seterusnya. Write the chemical equation. Okay, write the chemical equation for the reaction occurs in set 1 and calculate the maximum volume of hydrogen gas produced at room condition. Nampak tak? Sekali lagi benda yang sama ditanya. Okay, mengenai equation, mengenai calculation. Okay, jom Aina. Aina buatkan untuk saya Aina. Zinc tindak baras dengan asid sulfuric. Zn plus SO4 H2SO4 okay. Produce ZnSO4 plus H2. Okay, need untuk balancing or not? No. No. Okay, so the next. Okay, next pula dia kata kirakan dia kata. Okay, dia nak kirakan berapa gas volume dekat sini. Okay, apa maklumat yang dia bagi? Apa maklumat yang dia bagi untuk H2SO4 Aina? Cuba tengok balik. Apa yang dia bagi? Mole sulfuric acid. Okay, mole sulfuric acid. So, nak kirakan mole of sulfuric acid. Okay, number of mole sulfuric acid. Okay, apa formula dia tadi kita kata? N equals to mv over 1000. Okay, good. So, N equal to mv over 1000. M is 0.2 time with the volume 25 divide with the 1000. Okay, berapa jawapan Aina? 0.005. Betul? Betul tak? Sama tak dengan saya? 0.005. Sama. Okey, kemudian kita buatkan dia punya ratio. Okey, so ratio dekat sini antara H2SO4 dengan H2. So 1 mole of H2SO4, 1 mole of H2. If 0.05 mole of H2 SO4, so ini pun akan jadi 0.05 mole of H2. Okey, kemudian step yang nombor 3. Step yang nombor 3 kita nak apa? Kita nak volume of H2. Okay, so volume untuk H2 berapa mol dia? 0.005 time with the molar volume 24. So the answer is 0.12 dm cube. Betul tak jawapan ni? Okay, Aina salin dulu ya. Mengenai SPM tahun 2020. Agak-agak Aina punya SPM 2022 macam mana agak-agaknya ya Aina ya? Okay, so kita sampai itu je kelas kita. Okay, dah 2 jam. Okay, so terima kasih kepada Aina. Banyak-banyak. Okay, kita jumpa lagi Aina.